Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mengalami inflasi internet. Inflasi internet. Internet tu ada, kita ada, tapi dia macam slow. Memang macam tu lah kan, negara-negara membangun di Asia. Okey, kita nak sambung balik topik kita tadi, Abi. Abi tanya saya soalan tentang orang yang niaga lama tapi dia tak capai kewangan yang dia nak kan. So apa masalah mereka? Dan saya jawab tadi, tak ada masalah. Kalau dia rasa Itu bukan masalah. dia rasa okey. Ya, okey. Sebulan buat 10,000 sebulan, dah 20 tahun berniaga, dia rasa okey. Tapi bagi orang yang rasa tak okey, masalah dia begini. Okey, dia nombor satu, kita kena tahu tadi saya sebut. Dah maaf bagi yang tadi terputus, bukan salah apa yang technical. Kita tak boleh salahkan sesiapa, kita teruskan kerja kita nak share. Okey. So yang pertama adalah result. Apa result yang you nak? Bila you nak berniaga, you dah berniaga lama, katalah you start dekat 10,000 sebulan, 50,000, 100,000, even 1 juta sebulan. Okay, mungkin macam dah lama start dekat situ, dan you rasa ini adalah isu. Kalau you rasa itu adalah isu, dan mesti ada solution kan. Kenapa ada orang boleh buat lebih dalam masa yang singkat? You know. So apa yang saya dapati bila saya coach ramai orang, alhamdulillah, over the years, Abi, saya dapati adalah nombor satu, ramai orang tak tahu apa dia nak. Atau kalau dia tahu sekalipun, dia tahulah, tapi dia tak sure boleh ke tak boleh. Itu nombor satu. Nombor dua, ramai orang berada pada stage sekarang ni, pada tahap ni, mungkin dia buat 10,000 sebulan, 100,000 sebulan. Kalau dia rasa comfortable, okey lah. Tapi kalau dia rasa tak comfortable dan dia faham masalah ekonomi, masalah inflasi, masalah duit makin susut, dan dia faham harga barang makin mahal, hartanah makin mahal, semua benda isu-isu yang possibly ada seluruh dunia, yang dia nampak ini adalah boleh jadi satu peluang untuk dia, peluang untuk bina kewangan. Sebab ramai orang yang capai tahap kewangan yang meningkat ketika ekonomi krisis, bila dia tahap tahu dan faham. Anyway, seorang ni tadi apa isu dia adalah untuk dia nak pergi daripada tahap 10,000 ke 100,000 ni ke tahap yang mungkin apa yang dia nak ni tadi. Katalah dia nak buat 3 kali ganda. Daripada 10,000 dia nak buat 30,000 sebulan. Atau 100,000 dia nak naik 300,000 sebulan. Okey. So apakah yang kita kena ubah? Okey. Soalan pertama saya nak tanya adalah, adakah dia benar-benar nak? Itu saya tanya. Adakah ini bukan masalah? Masalah lah bagi orang yang rasa, yang dia macam ni. Saya letakkan definisi kejayaan sekejap. Okay. Apakah definisi kejayaan bagi saya? Definisi kejayaan bagi saya bukan terletak pada berapa besar kereta, berapa besar rumah, berapa besar bini, bukan. Definisi kejayaan bagi saya adalah progress, peningkatan. Manusia ni Allah cipta, dan seluruh alam yang Allah cipta, semuanya ada peningkatan tersendiri. Pokok kita tanam daripada benih, slowly dia akan grow, ada peningkatan. Betul? Kita tengok semua benda, anak-anak lahir, ada peningkatan, pembesaran berlaku. Allah jadikan alam ni semuanya penuh dengan growing state, growth, berubah-ubah, dan sepatutnya ada peningkatan. Of course ada proses sampai masa dia mati. But nama Cina ni Sen Lao Ping Se. Itu proses kita. Kita lahir, kita membesar, kita jadi tua, kalau sampai umur panjang sampai umur tua. Lepas tu kita meninggal, sebelum kita meninggal tu mungkin kita sakit. Ada orang meninggal dan bukan tak sakit, tapi itu proses manusia, hukum alam. So proses dia adalah sama dengan bisnes. Bisnes pun ada proses growing state. Tapi kalau kita berniaga bertahun-tahun, kita tak grow, bisnes tu stagnant, sama. Possibly walaupun income tu sama, tapi pada tahap keadaan ekonomi 10,000 sekarang dibandingkan 10,000 dulu, berbeza. Kan? Balik ke bawah masalah ni. Jadi kalau dia faham, kita ada isu ni, dan bagi saya kejayaan adalah growth, peningkatan. So macam mana kita nak make sure kita always growing, income kita, kewangan kita, diri kita, dalam apa aspek, dalam bab yang kita cerita pagi ni adalah business lah kan. Untuk mencapai nak capai whatever result yang kita nak. So apa yang saya guide anak didik saya adalah begini. Bila dia datang kat saya akan tanya dia satu soalan. Sama dia datang tu kelas IMKK ke apa-apa kelas lah, even kelas basic, klinik usahawan, RM10, RM20, RM3, you know, or even tengok kat Facebook online ke. Kalau dia nak, soalan pertama saya selalu nak tanya adalah, adakah dia serius nak peningkatan? Adakah dia serius nak? Okay, actually itu bukan soalan pertama. Soalan kedua, soalan pertama adalah apa dia nak dalam bisnes tu, dia nak apa? So kalau you datang dekat I cakap, I tak sure nak apa, tak ada siapa boleh tolong you kalau you tak sure. Betul? Macam setengah orang datang, saya nak ubah kewangan saya. Saya akan tanya, nak ubah kewangan tu maksud dia apa? Apa tahap yang you nak? So sekarang saya buat 3,000 sebulan, example dia dalam bisnes. So you nak apa? Saya nak 1 juta. Saya akan cakap dengan dia, berapa cepat? Saya nak besok, saya suruh dia balik. Sebab apa?
Sebab budak kecil pun ada proses. Daripada kecil ada proses dia berjalan. Ada yang cakap dulu, perlahan-lahan meningkat. Apatah lagi kita dalam peningkatan bisnes. So kita nak daripada 10,000 tiba-tiba nak naik 1 juta tanpa nak belajar, tanpa ada ilmu. Itu tak senang lagi. Melainkan you expect you nak pergi main benda yang contoh KTM, kuda tutup minum, nauzubillah haram, kan? Atau you expect you kahwin dengan somebody yang millionaire, dan you expect you terus jadi overnight millionaire. Sebab kita cerita manusia, kita biasa yang kita perlukan progress dan proses. Semua benda ada proses dia. Tapi kita kena tahu kita nak apa. Tu benda nombor satu saya cakap tadi, you nak apa. Bila you kata sekarang 10,000, kita nak tengok peningkatan insya-Allah dalam masa 6 bulan ke setahun ni, atau 3 bulan akan datang, saya nak jadi 30,000. Kalau saya boleh capai tu, satu peningkatan, example. So, daripada situ kita dah tahu apa dia nak, dan baru kita boleh tahu macam mana kita nak capai. Angka yang dia nak pukul logik juga. Mestilah make sense. Kalau dia tak pernah capai benda tu, dia bukan masalah saya tak boleh bantu dia capai. Masalahnya dia sendiri takkan percaya yang dia boleh capai. Dia tak percaya. Macam mana kita nak capai benda yang you tak percaya? Saya tanya, you sekarang 10,000. Kalau saya boleh ajar you strategi, insya-Allah hari ni, besok, untuk buat you capai 20,000, mana yang lebih logik? Nak capai 20,000 ke nak capai 2 juta? Bagi mind you 20,000 lah, make sense. Boleh capai insya-Allah. Okay, atau nak lebih senang, dah biasa 10,000. What if saya boleh ajar tingkatkan 10% je bulan ni? Kita naik pergi 11,000. Bulan depan kita naik pergi 13,000. Bulan satu lagi kita naik 15,000. Kalau tiap-tiap bulan kita naik 10%, lepas tahun kita naik 120% tau. By the time setahun daripada sekarang, dia akan buat lebih kurang 120,000 setahun, sebulan. Kan lebih baik daripada bertahun-tahun tak naik-naik. Betul tak? Okay, so masalahnya adalah ada setengah orang memang tak nak naik. Dia rasa selesa, naik apa tak tahu lah, tak nak naik, tak nak peningkatan. Okay, dia rasa selesa, dia rasa cukup, fine lah, tak apalah, orang macam tu teruskan lah. Saya tengah bercakap dengan orang yang this sharing adalah untuk orang yang berada pada tahap yang nombor satu kritikal, dia tahu aku nak ada peningkatan. Nombor dua, orang yang tahu dia boleh sebenarnya, tapi dia tak tahu macam mana cara dia. So how? Macam mana you nak grow, you nak build daripada income you 10,000 ke 100,000 ke tahap yang lebih jauh. You know, there must be something yang berlaku pada anak didik saya, alhamdulillah, yang buat tindakan bila kita ajar. That's why kita ajar tentang mentor, matlamat, ilmu, strategi. Sebab sebenarnya 80% isu pada ramai orang, okay, tadi 80% isu, macam mana daripada 10,000 jadi 100,000 sebulan. 80% isu anak didik saya, siapa-siapa pun datang jumpa saya akan cakap dengan dia, masalah pertama adalah 80% mentality dia, bukan strategi. Nak strategi, buka kat Google, masuk Google nak strategi pemasaran, melambat strategi dia. Masalahnya apa? Mentality. Itu isu nombor satu. Diri dia. Dia tak yakin, dia tak percaya. Dia rasa dia tak, this not possible. Dalam diri dia ni dia rasa aku ni dah ditakdirkan hidup macam ni. Yes, some people macam tu. Bila nampak orang lain berjaya, dia sakit hati, dia bengang. You know, sentiasa ada datang dengan perasaan permanent head damage dan perasaan hasad dengki. PhD yang dia banner sendiri. You know, tak payah apa belajar, dah ada dalam diri dia, built in, sakit hati. So, bila orang macam ni ada masalah, dia susah nak grow. Sebab Rasulullah SAW sebut, seseorang tu, kita nak tengok seseorang tu, kita tengok balik kepada baik hati dia. Dan di manusia ada satu seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah seluruhnya. So, itu kunci nombor satu, mentality dan juga dia punya kolam jiwa. Baik, ini asas. Lepas tu, barulah datang nombor dua. Nombor dua apa? Strategi. Saya tanya satu soalan. Kalau seseorang tu boleh buat 1 juta sebulan, contoh macam Nur Aini, muda 23 tahun, 4 tahun, boleh buat 1 juta sebulan anak muda saya ni, buat produk kecantikan. Ataupun Khairul Nizam yang naik wheelchair, bergerak, hanya jari dia je boleh gerak, boleh buat 400,000 sebulan. So yang berjalan ni masalah, dia nombor satu. Kalau dia rasa dia ada masalah lah. Oh dia kata dah takdir. Tak, takdir sebab takdir lah, benda tu dah berlaku. Kan, dah takdir. Sekarang ni benda ni adalah esok lusa kita tak tahu lagi. Mana Allah kata man jada wajada. Ada ayat sebut juga tentang siapa berusaha dia akan dapat. Ada itu hadis ke, itu adalah disebut oleh para sahabat kan masyhur, but man jada wajada. Siapa berusaha dia akan dapat. Nombor dua adalah Tuhan takkan ubah nasib satu kaum, jadi Tuhan tu mengubah nasibnya sendiri atau apa yang ada dalam diri dia sendiri. So saya cakap ni perspektif pengalaman saya. Saya adalah dalam bisnes daripada melingkup, alhamdulillah tahun 2008, 1998 sampai 2000, lingkup, alhamdulillah Allah tunjukkan jalan sebab dia bagi saya masalah.
Saya buat masalah tu lah, bukan dia masalah. Saya sendiri cerita masalah, saya gadai ke rumah mak, melabur benda yang tak apa-apa. Lepas tu saya cari jawapan, kenapa kerja macam ni kan? Itu hak mentaliti tu. Itu mentality dia tu. Dan saya selalu salahkan orang lain, blaming others. Ni salah orang ni, salah orang ni. Last kali saya realize, tak, sebenarnya saya yang kena buat keputusan yang saya nak perbaiki diri saya. Macam mana? Dan saya buat? Saya set matlamat. Yang nak tadi. Kemudian saya cari siapa boleh ajar saya, tunjuk jalan capai matlamat tu. Tu namanya diperlukan mentor. Kemudian bila dah ada mentor, apa dia buat? Kita kena follow apa yang dia buat, apa yang dia suruh you buat. Contoh, you ada orang yang nak guide you, dah biasa naik Gunung Kinabalu. You datang tak pernah naik. Tiba-tiba dah ada orang nak guide. You tak nak follow, apa dia? Datang sesat ke mana-mana. Tapi kalau ada orang nak guide, you follow. Tu cara saya belajar. Arwah saya. Jadi apa yang saya buat adalah saya diajar kalau you nak masa tu bila dah lingkup. Biasanya kita melingkup lagi nak cakap orang. Kan yang lebih jaya. So masa tu bila nak melingkup dah terdesak dan saya tanya orang lain yang dah lebih successful, macam mana nak build hidup saya balik, kewangan saya. Dia kata apa? Cari orang dulu yang dah lebih berjaya dalam bisnes, kerja dengan dia atau belajar dengan dia. Kalau dia ada masa, kalau dia nak belajar, cari yang sangat successful. Yang you nak apa? Kalau orang tu dah jutawan, nak belajar jutawan, you kena belajar dengan jutawan. So faham tak proses itu? So matlamat, mesti ada mentor. Kemudian you mesti belajar, sanggup belajar ilmu. Sama ada you baca buku ke, you belajar melalui buku. Dan ini kena cari buku bahan yang betul dalam internet. Even mentor yang betul. Even mentor betul lah, of course. Kan, mentor mangkuk lah semuanya. Anyway, the thing is macam ni. Dan saya lah, saya minta untuk me. This year insyaAllah my age will be 42. Saya touch first million pada umur saya 32. Alhamdulillah dah 10 years dah first million and going dalam advertising. So over the years saya dapati shortcut kejayaan adalah nak capai sesuatu adalah belajar daripada orang lain yang dah buat. Tu je. Especially macam tadi lah mentor. Belajar daripada orang lain yang dah buat. You nak belajar berenang, belajar dengan orang lain yang pandai berenang. Kau belajar dengan mangkuk yang faham teori tentang berenang tapi tak pernah berenang, tak jadi. Masuk mangkuk ni tahu melaka kan, rasa macam tu sikit, tak faham kan? Tak faham tak apa lah, it's okay. So faham So dia tanya saya macam mana, kenapa dia orang ni, apa isu dia? Mesti matlamat dia mungkin tak jelas, mungkin dia tak ada mentor yang betul, mungkin dia tak ada ilmu, dia tak belajar. So apa yang dia tahu, saya selalu sebut ni, apa yang kita tahu akan menentukan berapa pendapatan kita. Kalau kita tahu buat, katalah sekarang kita buat 5,000 sebulan, itu yang kita tahu, susah kita nak pergi 10,000 sebulan. So macam mana kita nak expand income kita? So dia terletak kepada formula ni. Ini last one. Sepanjang nak ceritanya macam dari kelas 3 hari tau. Ada satu soalan lagi. Ada soalan lagi? Okay. T. Thoughts. Apa yang kita tahu, dalam ni, campur dengan F. Feeling. Emosi kita, kemahuan kita, keinginan kita, feeling. Campur dengan action. Kuasa tindakan kita akan dapat result. Minta maaf ni conteng sebab biasanya pakai papan besar. Ni obviously you nampak. Apa yang kita tahu, campur apakah yang kita nak, campur tindakan kita akan jadi result. So ramai orang katalah dia nak result, sekarang dia buat 10,000, dia nak 100,000 setahun ataupun sebulan. 10,000 sebulan nak jadi 100,000 sebulan dalam masa 12 bulan. Ramai orang nak, otak dia nak, hati dia nak, tapi dia stuck kat mana? Tindakan. Sebab tak membuat. Otak dia nak, hati dia nak, tapi dalam otak dia, dalam nak tu juga ada juga roadblock. Ada satu benda namanya small little voice, atau saya panggil dia biawak, yang cakap, boleh ke aku ni? Dia boleh lah. Doubting. Yang mempersoalkan, boleh ke aku? Atau macam bila tengok orang yang berjaya, dia boleh lah, aku ni siapa? Dia boleh lah. So kita hidup dalam keadaan yang penuh dengan negativity yang menghalang kita untuk transform daripada di mana kita sekarang nak jadi ke mana kita nak pergi. Dia faham tak? Sebab dia tak betul-betul tengok kepada result yang dia nak ni. Dia tak betul-betul convince, aku nak ni betul-betul. So nasihat doa adalah target dulu, letak matlamat. You kena fokus betul-betul setiap hari yang you betul-betul nak ni. Aku nak ni, insyaAllah ya Allah. Tiap hari doa, bangun malam, tahajud, apa semua, doa. Bukan nak duit saja, doa lah nak kebahagiaan, keberkatan, pimpinan. Tapi salah satu benda you nak ni untuk apa? You nak kata 100,000 sebulan. Kemudian you kena tahu untuk apa. Jangan hanya nak, aku nak beli ni, nak duit banyak sebab aku nak tunjuk, aku nak beli sofa baru, nak raya, aku nak beli kereta baru. Jangan.
Fokus dia adalah bila kita nak ada duit banyak, fokus kepada apa? Aku nak zakat lebih, aku nak bersedekah lebih. Mesti jadikan Allah tu keutamaan. Kita bayar dulu cukai, kan? Cukai kepada keberkatan yang kita nak dapat ni. Jadikan yang minta Allah, kau bagi aku rezeki ni, aku bayar dulu ya Allah. Aku bagi balik dulu bahagian orang lain. Sebab dalam harta kita kan ada bahagian orang lain. So bagi tu dulu. Mana yang balance ni dia tak larang pun you nak belanja. Kan? 2.5 je minimum. Dan kalau boleh lebih itu zakat. Lebih-lebih boleh sedekah. You nak sedekah semua pun go ahead. Kan? Point dia adalah bila you buat sesuatu ni, matlamat you jangan letakkan diri kita nak tu dulu sebab apa. Letakkan Allah dulu. Kemudian bagi prioriti nombor 2 adalah bersedekah kepada ahli keluarga kita dulu. Sebab sedekah yang terbaik sebenarnya pada ahli keluarga kita terdekat dulu. Ramai orang sibuk ambil sedekah pergi bantu orang anak yatim kat Jepun, example. Tapi keluarga dia sendiri ada masalah. So, level kedua adalah mak ayah kita, suami, isteri, sedekah anak-anak, bagi gembirakan anak kita dengan rezeki yang kita dapat. Barulah datang next jiran. Jiran kita makan dah. Barulah datang next adalah orang kawasan keliling kita, JKKK kita. Barulah next adalah bau kampung sebelah, Kariah sebelah pula. Barulah datang kepada tempat. Barulah slowly. Baru dia besar wilayah. Tengok lagi wilayah dia, capacity tu. Kan? Itu cara yang saya belajar lah. Saya sekolah agama Johor dulu. Cara macam tu, adab dia mula dengan keliling kita dulu. Pelan-pelan baru dia mengebak pergi tempat lain. Kalau kita nak perbaiki, kita perbaiki diri kita dulu dan orang keliling kita. Baru kita nak perbaiki orang lain, insyaAllah. Keluarga lah. So ini proses dia. Panjanglah cerita ni nak ceritanya, kan? Tapi inilah benda penting. You mesti, yang matlamat you ni kena jelas. Kalau you betul-betul nak ni, tindakan you ni akan you macam ni lah. Kalau you sungguh-sungguh nak satu benda, betul-betul nak, you akan buat apa cara-cara pun dengan baik, dengan cara yang betul halal untuk capai benda tu. Automatically dia akan start bawa kepada tindakan luar biasa. You akan sanggup buat, belajar, commit. You know, ramai anak didik saya yang asalnya dia biasa-biasa, tapi bila dia commit, dia belajar, ada ilmu, ada strategi, dah tahu dah, bam, dia buat. Faham tak? Sebab dia sungguh-sungguh nak benda ni. Benda tu betul-betul totally susah nak explain. Betul-betul convince aku nak benda ni. Itu satu tanya soalan tadi. Kalau do you really want it? Macam lagu siapa? You really want it, kan? Ricky Martin contoh. Okey. Dia dah panjang ni. Okey, kejap satu. Bagi salah satu banyak kerja lain. Nur Aini ataupun Nur Khairulida, apa yang mereka buat sampai million sebulan? Nur Aini kan. Dah baiklah dah cakap ni, tapi lebih kurang macam ni bunyi dia. Dia dengar cakap. Itu saya nak tanya. Sebab apa? Sebab saya dah lalu jalan ni, saya dah didik sampai beribu, puluh ribu, ratus ribu, alhamdulillah. So saya, apa yang saya tahu? Ibarat macam coach saya bukan coach dalam sukan, saya coach dalam bisnes. Saya coach dalam bisnes sebab bisnes saya, dalam advertising, marketing, saya handle project. Saya ada TM, BG semua ni dulu, which saya build sampai saya boleh run project portfolio yang boleh capai 1 juta, 200 juta punya portfolio. So saya dah bina benda ni. Sampai sekarang saya run agency. So bila saya ambil satu projek, saya ambil orang tu macam projek lah, you datang, you tak ada apa-apa, tapi you commit nak belajar. So sebab itu ni formula. Dia mesti ada formula. Masuk formula dia macam ni. Nak buat air susu yang sedap, mungkin dia ada susu banyak ni, air banyak ni, ada sukatan dia kan. Baru dapat hasil susu yang sedap. Mulakan dengan bismillah saja tak cukup. Bismillah dan sertai dengan apa formula dalam tu. So dalam membina bisnes, saya juga memahami, insya-Allah, sebab saya dah banyak kali lalu, berulang kali saya guide over 8 tahun. You ingat gila ke orang masuk kelas saya, Abi? Berapa ribu orang. Yang datang tu bukannya orang jalan-jalan. Bukannya orang yang tak ada akal. Semuanya bijak. Ramai yang belajar tinggi-tinggi. Yes. Clinical medical doctor datang belajar semua. Habis kitab tak tahu benda. Yes. But the thing is, sebab apa yang saya share lah based on perjalanan, what works. Supaya you tak buang masa. Dan you tak payah percaya saya pun. Apa saya suruh buat? Saya selalu nak kata, saya jangan percaya saya. Saya suruh you datang, ambil knowledge, cuba. You tengok. Then you will see the hasil. Tapi kalau you tak nak, you macam tak boleh, you akan terus hidup macam tu lah. To show that Khairulida tadi ataupun Nuraini tadi mengikuti daripada dia nak. Bukan dia sajalah, ramai. You pergi YouTube saya, Azizan Osman, you akan tengok berlambak-lambak YouTube rakaman sharing dia orang. You pergi cari nama dia, keluarga dia, anak dia, keturunan dia, pergi tanya betul tak betul. Itu adalah contohnya. Dan dia tu sebab begini. So what matters adalah result dia. Dia nak result. Kalau dia nak, betul-betul nak, then dia follow. Ubah pemikiran dia, tingkatkan keinginan dia, betulkan tindakan dia, luar biasa. Sanggup buat lebih luar biasa daripada biasa. Dan saya juga nak cakap, orang yang boleh tengok rakaman kita ni live feed sekarang ni,
adalah orang yang mesti you ni nak sesuatu. Kalau tak, you tak tengok video ni, live feed ni, mesti ada benda yang you nak. Kalau tak sabar berapa lama aku tak ingat dah. Daripada tadi kan, bukan senang, kredit berjalan. Tapi you invest untuk belajar dan mudah-mudahan dia membantu mind you berfikir. And ada orang tanya Abi, last saya selalu nak ulang, kenapa saya mengajar? Kenapa? You dah banyak kali dengar mungkin, ada ulang. Sebab apa? Saya mengajar. Sebab pada tahun 2000 bila saya lingkup, saya minta tolong dengan 3 jutawan orang kita, tiga tak nak je, tak ada masa untuk saya. Dan dia buat hati saya sangat heartbroken. Dan saya cakap masa tu dalam hati, satu hari nanti kalau bila saya berjaya insyaAllah, saya nak bagi sedikit masa untuk share dengan orang. Tak kisahlah sama ada melalui video ke, melalui Facebook ke, anda pergi YouTube saya berlambat video rakaman kita ke, pergi kat mana cara, datang kelas ke, baca buku ke. Pendek kata, saya ada peluang, alhamdulillah, saya tahu saya ada ilmu ni, saya ada pengalaman ni, saya share apa yang saya mampu. Mana kalau nak masa tu lebih apa semua, you boleh nanti datang dalam klinik usahawan, RM30, RM40 je. You boleh belajar 3 jam strategi macam mana nak bina bisnes. You akan dapat buku mudahnya meniaga, buku terbaru saya pula tu, you know, which harga RM45, kita bagi free. Sebab apa? Sebab belajar kat situ dah habis, saya nak you balik rumah, baca buku tu pula, start implement. Dan saya nak dengar apa habis? Saya nak dengar, terima kasih banyak, saya belajar dengan you RM30, RM40, buku semua alhamdulillah, sekarang saya boleh buat RM3,000, RM10,000, RM30,000. Bukan saya nak suruh you hantar duit, ambil lah kata Zan, tak lah, nak hantar pun saya akan ambil, bagi kat derma. You faham tak? The thing is mentality Malaysia di Nepal atau negara lain, ada setengah orang semua, kita ni terlampau corrupted mind kita ni. Bila kita lihat orang lain buat sesuatu, kita tak gembira, sakit hati. You know, bila ada bangsa kita buat sesuatu yang baik untuk bangsa kita suka mengadu domba. Ini isu dia. What if kalau semua orang adalah, nampak orang yang berjaya, kita doakan orang yang berjaya, kita bantu pula orang yang berjaya. Agaknya macam mana dengan bangsa kita? Kita ni dah lah tak mampu, kewangan kita teruk, ekonomi kita ada masalah, tak mampu nak beli